Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. 'Ala Allahi tawakkalna Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. InsyaAllah malam ini kita akan bersama dengan ayat Allah, ayat Al-Quran Al-Karim, wahyu Allah dalam surah An-Nisa ayat 88 sampai ke 91 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا.
Alhamdulillah kita boleh bersama dengan 4 ayat daripada surah An-Nisa 88, 89, 90, 91. Ayat pada malam ni Allah hajar Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad berkenaan dengan sikap kita, cudjun kita dengan orang munafik. Jadi tidak keterlaluan. Lepas tu tak ada kata tak hadur sangat ke dia. Ha ni kita cara peraturan Islam tu ayat balah mana pada kita. Kalau kita gelecah daripada peraturan Allah yang tu ayat dalam Quran, ia pergi lain. Kadang-kadang dia lembut doa. Dengan demo ni. Siapa yang boleh jijak tak belakang kita. Kadang-kadang kita pergi melampaui teruk tak lebih pada hak pula dah. Siapa kita salah pula dengan peraturan Allah. Malam ni insya-Allah kita boleh tahu. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Maka apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi 2 golongan terhadap kaum munafik itu? Orang Islam terbagi pada 2 kumpulan. Dalam memahami orang munafik tadi. Nak kata pasal mana orang munafik ni? Tu. Setengah mengikut apa yang disebutkan oleh Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar. Benda ni berlaku dalam peperangan Uhud. Di dalam peperangan Uhud, bahawa siapa tu baik mari orang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah daripada Madinah nak pergi ke Bukit Uhud. Di sana ada Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul. Orang munafik, bapak munafik lah. Nyeheret orang Islam sampai ke 1/3 daripada tentera Islam. 1/3 ni kalau 300 nyeheret kelik dia. Orang Islam. Hak ni sekali dengan Rasulullah dah. Pimpin Rasulullah jadi metak dah. Rasulullah jadi penglimu dah. Dia main dia lolek harap gitu ya dah kau tu pas tu ya mula nampak nak lari pada jihad perang dia mudah. Settle nya 1/3 klik. Iaitu klik sebanyak 300 orang klik. Tinggal lagi 700 orang pergi dengan Rasulullah. Dia sibuk orang lebih ke orang Islam. Tentera orang Islam. 700 kekal sekarang Rasulullah, 300 kelak kapal jalan. Di situ orang Islam ada lagi 700 orang. Tengok Abdullah herat orang Islam kelak mari sekali dengan dia. Dan orang munafik sendiri pun ada, patut orang Islam orang tak ada munafik pun ada kali dengan dia 300 orang tu. Di situlah orang Islam berpecah kepada 2 pendapat. Kita nak ambil sikap malah mana pada orang munafik ni. Karuk sungguh, tak berjuru sungguh. Tu. Setengah golongan kata, kita bunuh kalau dah senang. Cuk. Cerita. Tak kena halak pun ni. Gelewak banyak karuk. Serabut perut dah. Kalau tak ada orang munafik ada ganggu. Misalnya kalau orang munafik pergi dah 20 orang. 20 orang tu tak ada apa. Ni orang Islam ni. Hak 280 orang lagi tu cerak-cerak ada Islam kuat dah ni. Hanya main ke dia lolek kelik juga. Nak kata bahaya kita bunuh dia. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua tak boleh bunuh. Bunuh pun habis kita orang Islam. Kata orang kita dah pecah sama sendiri. 2 pendapat. Lepas tu turun ayat tadi. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Wa apa boleh kamu ada 2 pendapat tak ada orang munafik tu. Turun ayat ni. Itulah dia. Nah, terperangai orang munafik ni tak berjuru benar-benar lah.
Bahaya nak sekak ke tak mau pergi ya perai-perai ni duk gi kerana email je. Lawan kerana email. Takut tak? Takut belaka. Main seleh putus tekak apa ni jatuh, angin gelebuk jatuh, perut rebah, macam-macam perai dengan pedih dulu. Nah, lepas tu yang munafik pula menubat dok buat waktu buat kau ni dah nampak lalu lah. Tak ju. Sebab itu saya kata buat apa boleh puak mung duk pecah pada dua puak. Cut jin terhadap orang munafik ni. Wallahu arkasahum bima kasabu, padahal Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Allah telah menjatuhkan mereka itu ke dalam kedudukan yang salah. Setengah kata Ibn Abbas kata arkasahum di sini itu Allah membinasakan mereka itu. Allah telah membinasakan mereka itu. Setengah pendapat kata As-Sadi kata Allah telah menyesatkan mereka itu. Kata Qatadah ahlakahum, Allah telah membinasakan mereka. Arkasahum dengan mana ahlakahum. As-Sadi kata apa ni arkasahum dengan mana adallahum, Allah telah menyesatkan mereka itu. Ibnu Abbas kata arkasahum dengan makna kata awqa'ahum. Jadi jelas di sini. Wallahu arkasahum, orang-orang munafik ini jelas dah Allah telah menyesatkan mereka. Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran. Allah telah membinasakan mereka dan Allah telah menyesatkan mereka. Bima kasabu, gapo dia bima kasabu? Dengan apa yang mereka usahakan. Yaitu dengan apa yang mereka menderhakai Allah dan dengan apa yang mereka menyalahi Rasulullah dan dengan apa yang mereka mengikuti kebatilan. Bima kasabu yang mereka usaha apa? Usaha melakukan penderhakaan terhadap Allah, derhaka kepada Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka, membinasakan mereka sebab mereka menderhakai Allah. Dengan sebab mereka menyalahi Rasulullah. Rasulullah pergi pergi apa ia lain. Menyalahi Rasulullah. Sebab itulah apa yang termasuk dalam bima kasabut dengan apa yang mereka usahakan. Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka itu, menyesatkan mereka itu, menjatuhkan mereka itu ke dalam kekufuran dengan sebab mereka mengikut kebatilan. Tinggal Rasulullah turut kebatilan. Menyalahi Rasulullah ikut kebatilan. Itu kesalahan besar yang dilakukan oleh orang munafik. Lepas tu aturiduna an tahdu man adallallah. Berarti di sini Allah jadi ketat sikit ni. Jadi keras sikit ni. Mudah kacau nak petunjuk lagi ke kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah. Orang munafik Allah telah menyesatkan dah. Telah menyesatkan dah. Aturidu antahdu man adallallah. Menawi hidayat lagi ke mereka kepada mereka itu. Mudah kacau nak petunjuk lagi ke kepada mereka itu. Mereka mana? Orang yang telah disesatkan oleh Allah. Allah ya tahu. Tapi kita negeri kerah macam ni memang kita tak tahu kak sungguh. Allah ya tahu kata mening ni hati dia busuk sungguh dah. Hati dia karuk sungguh dah. Tinggal Rasulullah bukan senang. Pada kita kebatilan, deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu sebab itulah Allah kata, apakah kamu nak hidayat lagi, nak petunjukkan lagi kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Sebagaimana dikatakan As-Sadi tadi, apa ni arkasahum bimana adallahum, Allah telah menyesatkan mereka itu. Apabila Allah menyesatkan, dosa kaca. Dosa kaca. Sebab itulah banyak kita dapat di dalam Al-Quranul Karim
Allah ajar Nabi Muhammad SAW kepada golongan yang jelas-jelas toksik kepada kebenaran dah. Mata hati dia telah tertutup, telah terkunci dah. Maka Allah ajar Nabi Muhammad, biar dia, lepas dia. Bidak itu. Lepas ke dia. Banyak di dalam Al-Quran kita dapati Allah ajar Nabi Muhammad SAW macam itu dah. Sebab di sini, oleh kerana dua golongan tadi, golongan kata kita bunuh dia. Satu golongan itu, tak boleh. Jadi kepada hak tak boleh itu dah harap lagi. Harap Alhamdulillah ni, kita boleh itu dia, harap dia. Aturiduna an tahdu man adallallah. Mudah kacau nawi hidayat lagi kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah. Rasulullah SAW memang ia jelas dah, ia tahu telah diberitahukan oleh Allah. Kata Abdullah ibn Ubay, tak ada harapan dah nak masuk Islam. Dia ni melaptai sungguh-sungguh dah. Tapi Rasulullah muamalah dengan Abdullah ibn Ubay, tak ada jadi muamalah super dengan seteru. Rasulullah Masya Allah, dia sakit lagi ziarah. Sahabat minta nak bunuh, tak boleh. Nanti orang kata Muhammad bunuh saudara dia pula. Boleh tengok Rasulullah mikir panjang. Sepatutnya kena itu dah lah. Kerana teruk dakwah yang mengarut mengajar dia tu. Tapi Rasulullah SAW ada jaga lagi. Masuk masjid ada pun maya. Dia pergi semaya ke dengan Rasulullah. Jadi amin juga kali dengan Rasulullah. Tapi bukan semua waktu lah. Subuh ada dia apa dia. Allahu Akbar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata tak ada jalan dah. La tariqa lahu ilal huda. Tak ada jalan dah kepada mereka munafik ini untuk mendapat hidayah. Tak ada jalan nak sapa kepada hidayah puan ini. Habis dah, saya kata habis dah kepada dia. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka engkau, hei Muhammad, tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkan dia. Tak ada dah jalan menawi selamat tu. Nah, kata orang yang telah disesatkan oleh Allah, Allah menyesatkan manusia, Allah berpetunjukkan kepada manusia mengikut peraturan dia. Allah ada peraturan dia, bukan kata nawi sesat demo ni sesat, bukan. Demo nawi hidayah dia, boleh hidayah, bukan, walau dia ada peraturan dia. Peraturannya duduk di hati manusia. Ada orang dia buat jahat, buat karuk, tapi hati dia nak kepada kebaikan. Dia tahu kata dia buat benda jahat. Dia tahu kata dia buat benda karuk. Dia pun tak kenal kepada benda tu, tapi hawa nafsu dia, setan sokong dia turun, dia boleh buat. Hati dia bersih. Misalnya ada macam tu dah. Dan ada orang buat jahat sikit-sikit je, tapi hati dia tak boleh terima sungguh benda ni. Benda hak saya royak, hak dalam Islam sekian aku nak terima tak boleh benda ni. Habis itulah aku tak sanggup nak buat. Ni hati dia. Tuhan tahu belaka tu. Orang yang buat maksiat tapi hati dia tak boleh terima maksiat yang dia lakukan sebab tu dia rasa salah dia buat. Ada setengah lagi dia rasa kena dah buat benda ni. Sedangkan benda dimurkai oleh Allah, benda yang dimau oleh Allah. Dia tak suka. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu siapa sungguh hak nak kepada kebenaran, siapa sungguh hak benci taksir kepada kebenaran. Maka peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dia guna dan nak menyesatkan orang hak taksir sungguh kepada kebenaran. Orang yang nak kepada kebenaran, maka Allah tahu, maka Allah beri hidayah kepada dia. Banyak orang kadang-kadangnya duk jahat buat belakang, balik dia berjuru. Masya-Allah, berjuru lebih pada orang hak sab juru lagi dah banyak. Dan ada orang hak Juru buat belakang. Allahu Akbar. Nyepal ni petang habis. Dibuat orang dalam kocek. Nah, banyak kita temu. Mati dalam keadaan.
Tahu tak apa. Banyak pasal tu. Ala kulihannya Allah Subhanahu Wa Taala ada peraturan dia nak menyesatkan seseorang dan ada peraturan dia nak hidayah kepada seseorang, maka orang yang telah Allah menyesatkan mengikut peraturan Allah, maka tak ada jalan dah mun awak demo tu tubik daripada kesesatan. Tak ada jalan dah kamu nak menyelamatkan mereka itu supaya mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada jalan, tak ada jalan. Sebab itu ikhwah yang dikasihi sekalian, jalan sesat ni kita takut sekali lah. Kerana jalan sesat ni sebenarnya banyak jalan sesat ni. Kat dunia ni ratusan ribuan jalan, semua sesat belaka. Kecuali jalan Islam saja betul. Jalan Islam saja betul. Orang lain semua tak kena belaka. Kau sesat tu. Sebab itulah bagi kebenaran satu jalan saja, iaitu jalan al-fitratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jalan kebatilan, jalan yang sesat tu banyak. Ia tak panggil sabi, ia panggil subula. Beberapa jalan yang banyak dan apa yang kata menyeleweng daripada jalan yang sebenar, jalan yang benar. Taib ayat Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maksudnya, dan sesungguhnya jalan aku yang lurus, satu jalan aja, satu jalan. Sirati, jalan aku yang lurus satu saja. Fattabi'u, maka hendaklah kamu turut dia, turut jalan yang lurus yang satu tu. Tak ada dua dah, jalan betul saja, tak ada dua. Nak pergi campur dengan orang lain tak boleh lah. Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu ikut dia, ikut jalan yang satu yang lurus yang betul tu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu turut jalan-jalan yang gelecah daripada jalan yang benar. Jalan-jalan Syiah, jalan Yahudi, jalan Kristian, jalan apa ni Bahai, jalan banyak lagi jalan-jalan yang palsu. Jalan yang bukan jalan yang benar, semua jalan salah belaka. Jalan yang benar ialah jalan Al-Quranul Karim. Jalan lain semua palsu belaka. Sebab tu saya kata wala tattabi'un, jangan turut. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalaulah kamu turut juga jalan-jalan tu, maka dia buat kamu tu berpisah daripada jalan yang satu, jalan Allah, jalan yang lurus. Jangan turut jalan lain, turut jalan lain, maka gelecahlah kita daripada jalan yang sebenar. Sebab itu apa yang disesatkan oleh Allah, siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada jalan lain, tak ada jalan nawi dia tu selamat. Nabi hurai ayat ni, Nabi buat peta benar. Nabi kata lah mana jalan sore ni, wah ya pakai nak dia so tu patut jalan banyak sesat tu, iaitu jalan syaitan. Jalan yang cipta, jalan yang dibentuk oleh syaitan. Pada Nabi waktu ni jalan tak kena belaka tu. Hak tu saya pernah Nabi bagi. Itulah dia ayat kata kita kena turut jalan yang benar, iaitu jalan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang betul, jalan Al-Quran Al-Karim, jalan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang diperintahkan kepada kita supaya kita duduk di atas jalan itu. Jangan turut jalan lain, jangan capur. Kita tak boleh capur. Dia buat 2 minit tak boleh agama ni. Buat 2 minit tak boleh. Nak capur tu sikit, ni sikit. Hak semaya, hak solat, hak ibadat, kita berislam. Hak rabuk kan merang, kena baik daripada Eropah. Rabuk setekik, Turki, kita ambil daripada demoning capur-capur. Maka tak boleh kata
Molek lah. Pasal capu lah. Capu. Nak kata bubur kacang pun bukan bubur kacang. Ya ada belaka. Belaka je tak boleh. Dia kena bisa je. Sebab tu kita kena kemas sungguh. Jalan yang benar hanya satu. Jalan Islam. Jalan Al-Quran. Jalan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita kena betul jalan hidup kita ni. Maka sudah tentu kita kena kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebab itulah saat ini katanya, siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada jalan bagi dia nak dia selamat daripada kesesatan. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Maka dengan dia demikian menjadilah kamu sama seperti mereka. Ni ayat orang munafik. Oh ni sedap ni. Dalam tafsir Al-Muraghi dia kata ayat ni Tuhan nak bungkar Rusia dalam dada orang munafik. Tak ada apa tahu ni. Dalam lah ke dalam. Benar dalam hati orang munafik gapo dia Tuhan nak bungkar orang Islam boleh tahu. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ning buah dalam buah dada hak orang munafik dia pegang sungguh. Gapo dia? Mereka cita-cita berkehendak suka benar-benar nak benar-benar nak kamu tu jadi kafir serupa dengan mereka menjadi kafir. Orang munafik ni dia kafir, dia bukan Islam, dia tak duduk dalam orang Islam. Kalau pembahagian jenis orang Islam ni hak dinamakan Islam, hak mana Islam sungguh, hak mana Islam bukan Islam, bukan dia jadi masalah kafir. Yang pertama munafikun, yang kedua musyrikun. Orang musyrikun dengan orang munafikun, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, walaupun dia mengaku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia duduk dalam kategori, duduk dalam kelump kafir lagi. Sebab dia tak sempurna Islam dia. Orang-orang musyrikin, dia tak percaya 100% dengan Allah. Dia tak percaya kata Allah ni dia tak percaya. Kadang-kadang betul ni boleh, betul ni lagi. Sedap nu lagi. Kan boleh sungguh, kan benar sungguh. Tu. Jadi dia tak percaya kepada Allah 100%. Lepas tu orang yang tak percaya kepada Allah 100% itulah dikatakan musyrikin sebab dia bersyirik dengan benda lainnya. Aku nak buka kedai ni tak agak sore aku ni. Modal tak cukup kena hunsuan, buka hunsuan. Apakah dia mau 10,000, 10,000. Itulah yang panggil syarikat bahasa Melayu kata. Bahasa dia kata syarikat. Bahasa Sia kata hunsuan. Dan hang hunsuan. Kalau muasasah berisak ni, dia buka sore dia untung, sore dia 100,000, juta, 2 juta sore dia. Tu tak kursi tu. Adapun hang hunsuan ni serupa dengan bersyirik tu. Tak ada dengan Allah SWT ni. Ya Allah biar semaya boleh lah, biar puasa boleh lah. Biar nak tu. Sudah kita kan tak ambil ada mutu. Tu. Itulah jadi benda lain. Sebab tu orang musyrikin dikategorikan dalam kumpulan musyrikin ataupun kafirin. Begitu orang munafik. Munafik adalah orang kafir. Dia adalah kafir. Tayyib. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Demo ni nawi kita semua ni jadi orang kafir serupa dengan demo tu. Fatakununa sawa'a. Boleh ada usaha, maka kita pun jadilah serupa dengan mereka itu. Tu dah beringat kafir ni wah dalam dia. Kalau Allah tak royak boleh kita tak percaya. Tak boleh jadi. Ni kena boleh jadilah pasal Allah royak sendiri dah. Jadi kuat khulasa di sini orang munafik ni dia sesat, dia jauh pada Islam, dia ingkar kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dia menentang Islam, dia melampaui dalam kekufuran, dalam keingkaran dia.
Lepas tu berat sekalinya, dia pisah nak eret buat kita menjadi kafir seperti dia juga. Ni. Pisah nak kita sesat seperti dia juga. Kalau kita kecek masa panjang pasal akhirat ke, dia mengaku nak eret kita jadi ahli mengaku sekali dengan dia juga. Itulah kerja orang munafik. Summa hadzar apa ni kemudian Allah Subhanahu wa taala boyo yak buah dalil orang munafik balas tu. Ni dia beri peringatan kepada kita lah. Beri amaran kepada folk kita, kena turn kepada folk kita. Malam mana? Fala tattakhizu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Oleh itu janganlah kamu mengambil seorang pun dari kalangan mereka itu, dari kalangan orang munafik, jadi wali, jadi teman rapat, jadi kekasih, jadi orang yang kita harap, dan jadi orang jadi pemimpin kita. Jangan baik orang munafik. Jadi aulia, jadi wali. Jadi saya rapat yang kita boleh tidur le perut dia, boleh hoyak sosok Rusia segala Rusia, kita harap sungguh dia. Jangan. Orang munafik ni. Jangan jadi pemimpin kita, jangan jadi teman rapat dengan kita, jangan dak harap tidur le perut dia. Jangan sekali-kali. Ni tu hal lagi fala tattakhidhu minhum awliya. Bila kita boleh boleh make mereka jadi wali, hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka itu berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, berhijrah kepada Al-Madinatul Munawwarah. Kalau duduk di luar pada Madinah, hijrah masuk Al-Madinatul Munawwarah, ataupun mana-mana hijrah. Kerana hijrah ni satu benda yang menunjukkan kata iman kuat sungguh saya seorang. Tinggal kampung, tinggal rumah. Kerana agama, bukan kerana lain. Hijrah, tinggal kampung, hidup kampung lain kerana nak menegak agama Allah. Tu masuk hijrah di sini. Kalau orang Mekah tinggal kota Mekah, tinggal kampung Mekah, mari duduk di Madinah. Allah, kerana agama, bukan kerana nak cari tempat sedap duduk, kerana agama. Itulah apa yang kata orang munafik ni terlari, jangan ambil jadi wali sehingga mereka itu berhijrah. Fa in tawallaw fakhuzuhum wa qatuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wa la nasira. Di sini perintah berat sikit di sini ni. Balas mana? Kemudian kalau mereka sengaja berpaling ingkar, sengaja betul-betul ingkar sungguh-sungguh, lawan sungguh-sungguh dengan Islam, dengan Rasulullah pun lawan sungguh-sungguh, ingkar bulat-bulat, tak ada menusuk segi habut dah. Fakhuzuhum, maka tawanlah mereka. Tawan, igat mereka ni. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, dan kamu bunuhlah mereka itu di mana saja kamu menemuinya. Temu mana bunuh situ. Wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira, dan janganlah sekali-kali kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat atau penolong. Saudara demo ni. Jangan dia bersaing rapat dengan demo ni. Jangan dia menjadi penolong kita. Tak boleh gerak. Ni tu lagi terpesara tu. Wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira, sekiranya fa in tawallau, mereka itu berpaling daripada Islam tu, saya sungguh-sungguh tu, saya bulat-bulat dah. Mata terus. Tu. Ataupun mereka itu enggan saya berhijrah pada jalan Allah. Ada juga ulama tafsir fa in tawallau, fatawal sini ialah enggan partisip tak saya hijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak duduk tempat situ di luar Mekah. Sedekah di luar Mekah payah begitu, payah begini, payah segi amalan, payah segi nak menghidupkan syiar Islam, macam-macam lah. Tapi tak saya enggan, tak saya partisip, tak saya. Maka orang pesening itulah dikatakan munafik. Maka igat buat dia, lepas tu bunuhlah buat dia di mana saja kamu dapati. Lepas tu jangan ambil demo ni. Jadi wali, dan jangan ambil demo ni jadi nasira, jadi wali teman rapat yang kita harap, dan jangan ambil demo ni jadi penolong kita. Nak tak boleh dah.
Taib. Kemudian dalam Allah perintah suruh igak, suruh bunuh di mana saja kamu dapati, ya mari istisna pula belakang ni. Bukan semua. Kena istisna. Nah, bala mana istisna? Istisna dengan dua gulungan, dengan dua perkara. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali orang-orang yang pergi meminta perlindungan kepada suatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia antara kamu dengan mereka. Allah Tuhan ajar di sini. Misalnya orang Islam negeri ni, ia ada ikatan janji. Ikatan janji ni satu ikatan perdamaian lah, ikatan hubungan rapat. Misal kita kata negeri A, tak usah sebut nama negeri sungguh lah, kayak ada silap payah dah. Negeri A, kita negeri A, orang Islam. Orang Islam tadi pergi buat ikatan perjanjian jadi rapat kerjasama dengan negeri B. Negeri B ni, negeri bukan Islam kali. Jadi orang Islam pergi buat ikatan hubungan dengan negeri B yang bukan Islam ni. Patut orang munafik saat ni. Hak ingkar tosih hijrah, tosih tu melutai terus apa semua tu dah. Demo ni gitu tunduk kepada negeri B sana. Dia minta perlindungan. Nak negeri B tadi jaga demo gitu. Demo ni apa yang kata diistisnakan. Tak boleh igak dia, dan tak boleh bunuh dia. Boleh tengok Islam jaga benar perjanjian di antara kita dengan orang bukan. Padahalnya orang munafik gede nu. Hak kita berjanji bukan janji yang munafik, janji negeri B nu. Tapi orang munafik pergi minta tolong negeri B. Minta perlindungan nak duduk situ suruh jaga dia segala lama sekian. Maka Islam pun lagi jangan diganggu orang munafik pasal ni. Kerana apa? Kerana kalau kita pergi bunuh juga dia, kita pergi ikat juga dia, punah perjanjian kita dengan dia, punah masa-mata lah. Tu tengok Islam yang jaga. Allahu Akbar. Au ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Ni sebab yang kedua. Istisna yang kedua. Istisna yang pertama, dia pergi tunduk, pergi minta perlindungan dengan negeri yang ada buat ikatan janji dengan negeri Islam. Maka jangan istisna, jangan bunuh, jangan ikat pun ni. Yang kedua, istisna yang kedua, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Ya mari tak boleh pergi, tak mau pergi dengan orang Islam, tak sih. Ngapuk dia pun sendiri pun tak sih. Hati bersih tak sih, pergi sungguh. Mari serah bulat-bulat tak sih. Maka pasal ni tak boleh igat dia dan tak boleh bunuh dia juga. Sebab apa? Di dalam surah Al-Baqarah apa ni Allah menceritakan auzubillahi minasyaitonirrajim ayat 190 wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah, pergilah kalau nak menegak dan nak mempertahankan agama Allah. Ini Tuhan perintah kepada kita orang beriman suruh pergi pada jalan Allah, pergi kalau nak menegak agama Allah, pergi kalau nak mempertahankan agama Allah. Tak saya jadi rutuh, tak saya cemar, tak saya jadi punah agama Allah. Terpaksa kena pergi. Akan orang-orang yang memerangi kamu, suruh pergi dengan orang yang nak memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Itu lagi. Wala ta'tadu ni.
Jangan pun mula dulu. Orang Islam. Janganlah kamu menceroboh, memulakan peperangan dengan mereka itu, jangan, walaupun nak menegak agama. Sebab itulah kalau orang tak ada nak pergi dengan kamu, jangan. Ni ayat tadi. Satu gulungnya tadi munafik mari tunduk, tambah. Ni maka ulama berdalil kata wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu. Diperintah kepada kamu suruh perang untuk nak menegak agama Allah. Perang dengan siapa? Orang nak perang denganmu. Patutmu jangan apa? Jangan menceroboh. Jangan menceroboh. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh, orang yang melampaui, yang orang tak ada perang kita bunuh juga waktu apa semua. Tak boleh. Patut masuk ada menceroboh. Allah tak kasih kepada mereka ni. Ayat kata cara perang pun dia hajar habis dalam Islam. Nah, cara nak bunuh orang munafik walah mana nak perang orang munafik walah mana, dia ada sia-sia dah. Kalau dok kerah dok lawan nak tadung cara dia tu, jangan tak boleh. Ni perintah Allah. Kalau kita tunduk pada negeri yang ada perjanjian dengan negeri Islam, maka jangan. Ataupun demo ni orang munafik, dia karut sungguh jahat sungguh, lawan sungguh Islam, tapi dia tak seperang dengan orang Islam. Dia tunduk tambah. Dia nak perang dengan dia gitu ya. Perang dengan munafik dia tu ya. Tak ada selesai ganggu apa. Maka jangan. Sebab apa? Tuhan perintah suruh perang kepada orang yang nak perang kamu. Lepas tu jangan melampaui. Jangan wala tak tadu. Jangan menceroboh. Jangan mula dulu. Kerana apa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang yang menceroboh. Walau sya'allahu lasallatuhum alaikum falaqatalukum. Dan jika Allah menghendaki, nescaya ia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu. Kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Orang tu sepre hamari dia tambah ni. Tuhan kata apa? Kalaulah dia pergi isi kekuatan kepada demon ni, nak perang dengan kamu, sudah tentu mereka itu memerangi kamu. Jadi nak kata tak ada sungguh perasaan nak perang dengan kamu tu. Sampai dia mari dia tambah tu. Tuhan tak isi perasaan apa ni berkuasa dan nak melawan kamu. Dia lemah misalnya, tak lawan, tak ada kita nak pergi tosir. Kalau ada kekuatan yang Allah bagi pada mereka ini, falaqatalukum. Mereka itu sudah tentu memerangi kamu. Fa ini i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Dalam pada itu jika mereka membiarkan kamu dengan tidak mengancam atau mengganggu, dan mereka tidak memerang kamu, dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu sesuatu jalan yang membolehkan kamu memerangi atau menawan mereka. Aduh, sedap sungguh perkataan Allah. Fa ini i'tazalukum. Jika mereka itu membiarkan kamu dengan tidak mengancam ataupun tidak mengganggu kamu. Orang munafik tak ada kena ganggu apa-apa. Tak ada kacau apa. Dia cara dia. Dia munafik cara dia je. Tak ada sang panhaga apa kepadamu. So, falam yuqatilukum. Dan mereka tidak memerangi kamu. Wa alqau ilaikumus salam. Bukan mereka itu menawarkan senda apa? Santipak dengan kamu. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Maka Allah tak buka peluang kepada kamu untuk nak memerangi mereka itu dan menawan mereka itu. Dia tak buka jalan. Tuhan mai berokat kepada kita orang Islam untuk nak igat dia dan untuk nak pergi bunuh dia perang jalan. Tapi syarat ini tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam. Kalau benda ni ada cukup sama dengan orang munafik, maka fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Tuhan tak buka jalan kepada kamu untuk nak memerangi mereka itu. Tuhan mai petang kepada kamu untuk nak bunuh dan untuk nak apa ni tawan mereka itu. Nak kata dalam selaya laik sungguh dah laik. Rokok sungguhlah perkata dia tu.
Kemudian ayat terakhir, satajiduna akharina yuriduna ay ya'manu wa ya'manu qaumahum. Bala mana kamu juga akan dapati gulungan-gulungan yang lain yang pura-pura Islam, yang bahau kata Islam, bukan boleh jopok. Muakab jopok dengan orang bahau kata iaitu Islam. Wa apa? Orang munafik lah bahau Islam ni. Wa apa? Dia bahau pura-pura Islam tadi supaya mereka beroleh aman dari pihak kamu, nak cari keselamatan ya. Nak cari kuap-kuapai dia ya. Bila cakap orang Islam mengajar dia gitulah. Dia bahau kata masuk Islam, kata ya Islam, dia beriman, dia bahau. Dan sebaliknya mereka melahirkan kekufurannya supaya mereka beroleh aman dari pihak kaumnya yang masih kafir. Orang kafir, buat dia dulu kafir gitu. Dia gitu. Oh ya atau dia kufur, dia supaya dia jadi bahang yang Islam itu. Tujuannya lihat ni dia nak cari keselamatan belaka. Dia buat apa kata dia beriman, dia takut Islam kena dia. Dia kelik buat dia sah nak dak aku dak kali tujuannya bila takut buat dia mungkin dia kata dia masuk Islam. Itulah susah ke dia ni. Bagi kamu buat dia oh ya atau dia gitu dak dia tak nak masuk Islam kali, dia bahang gitu je. Lek Islam dia mari Islam dia beriman, sepatut masuk sejid semaya lah. Tujuan nak cari keamanan juga. Nak tak orang munafik ni dia nak cari keselamatan je. Dia dah jadi gitu jadi gini, tujuannya nak mencari keselamatan. Tengok di sini mengikut apa yang diriwayatkan daripada Mujahid, bahwasanya ada segolongan manusia yang datang kepada Nabi SAW. Dia masuk Islam tu kan orang tengok kata dia masuk Islam aja. Lepas tu dia keluar kepada Pak Quraisy dia di Mekah tu. Maka dia cuma berala tu kali buat dia tu. Tujuan dia nya mari sini nak cari keselamatan, klik pada phone pun nak cari keselamatan. Itulah dia. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Tiap-tiap kali mereka diajak kepada fitnah pencerobohan, mereka segera terjerumus ke dalamnya. Apabila ajak kepada syirik, ada setengah tafsir, kullama ruddu ilal fitnah. Fitnah di sini adalah syirik. Apabila diajak kepada syirik, maka urkisu fiha, tak ada apa terjun syirik habis sekali dengan mereka tu. Apa yang kata dia mereka ajaklah orang munafik ni. Ajak ke mana-mana dia buat belaka. Dia tak nak pergi ada agama Islam, dia bahau ya. Orang sebelah belaka ni perangai orang munafik. Bukan orang Islam macam ni. Dia menzuhirkan Islam kerana cari keselamatan, dan dia kena semua berala sekali dia monung kerana dia nak cari keselamatan juga. Itulah perangai orang munafik. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam fayakuffu aydiyahum fakhuzuhum wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum. Oleh itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan terus mengganggu atau berpihak kepada musuh. Kalau orang munafik dia ganggu tak ada berhenti. Dia mengacar kau ni bukan Rusia kau tu buat macam-macam dia sekak kamu tak boleh buat ni. Bahkan dia berpihak kepada musuh Allah Subhanahu Wa Taala, musuh orang Islam. Dan tidak pula menawarkan perdamaian. Tak damai senda santipap. Tak ada senda nak santipap dengan orang Islam, tak ada. Tidak menawarkan perdamaian kepada kamu dan tidak juga menahan tangan mereka daripada memerangi kamu. Tak ada berhenti depan orang Islam. Tak ada sekat tangannya tak ada berhenti untuk memerangi orang Islam. Maka hendaklah kamu bertindak menawan mereka dan membunuh mereka di mana saja kamu menemuinya. Pasal ni orang suruh bunuh ni. Tak ada berhenti duk memerangi orang Islam. Lepas tu duk ganggu orang Islam, tak ada berhenti. Lepas tu dia tu tak ada santipap dengan orang Islam. Lepas tu tangan dia tak ada berhenti duk mengacar, duk memerangi orang Islam. Maka orang pesening, orang munafik pesening, fakhuzuhum wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum. Muigaklah mereka itu
dan membunuhlah mereka itu di mana saja kamu dapati. Itulah cara Islam. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Kerana mereka lah orang-orang yang kami jadikan bagi kamu alasan yang terang nyata untuk bertindak terhadapnya. Orang pesening saya kata dia winapok alasan pun cacin kata salah sungguh, jahat sungguh, gapo sungguh buat kamu tu boleh nak memerangi mereka itu. Allah jelas tu ayat Al-Quran ni. Siapa sahaja tu barulah boleh memerangi dengan orang munafik dan nak menangkap mereka itu kerana mereka ada usaha nak memerangi orang Islam dan sebagaimana dalil tadi wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Apabila orang perang kamu barulah boleh memerangi mereka itu. Dua golongan kita memiliki sepulang di sini dah. Orang munafik yang santipap dengan orang Islam, dia pun tak ada ganggu gapo pada orang Islam dan dia tak ada pergi perang dengan Islam, dia tak ada ganggu pada cara dia orang itu. Nak cari keselamatan ya dia. Orang tak boleh bunuh dia dan tak boleh nak tangkap dia. Satu golongan lagi akas sebalik daripada tu. Tak ada berhenti mengagu Islam, menyekek, macam-macam lah. Apa ni, nak perang Islam, pasal-pasal dia ke apa semua, akhirnya morning, boleh. Orang munafik pesening. Itulah dia. Peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, cujian kita dengan orang munafik, orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang dilaknatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah tentu mereka ini pada hari kiamat nanti menjadi golongan kafirin berada dalam neraka. Waliyazubillah min zalik. Mudah-mudahan kita jauh daripada sifat-sifat munafik dan amalan munafik kerana kita takut benarlah kepada munafik ni kerana satu golongan manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak bersikap dengan dia ni jelas malam ni kita ambil pada Allah sendiri royak. Balah ni kita nak cutjin kita dengan orang munafik. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la